Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga anak-anak murid semua dalam keadaan sihat walafiat dan juga berhati-hati, jaga diri elok-elok dalam musim Covid ni. Baiklah, untuk hari ini kita akan habiskan bab 7 iaitu dengan kita masuk subtopik 7.3 sistem koordinat kertas. Dalam topik ini apa yang kamu akan belajar mungkin adalah menyelesaikan permasalahan menggunakan rumus-rumus yang kamu dah belajar sebelum ni. Jadi, kita ingat balik apa rumus-rumus tersebut, apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Pada subtopik 7.1, kamu dah belajar macam mana nak cari jarak antara dua koordinat dalam sistem koordinat charters. Bila garis tu mencancang, kamu tahu macam mana nak cari dia. Bila garis tu mengufuk, macam mana kamu nak cari dia. Itu kamu dah belajar pada subtopik 7.1. Kamu juga dah belajar rumus dia. Macam mana rumus nak cari jarak dia tu. Kalau garis tu mencondong, kita gunakan rumus. Dan rumus yang kita guna adalah X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa 2. Betul-betul kamu dah belajar pada subtopik 7.1. Kemudian 7.2 kamu dah belajar titik tengah dalam sistem koordinat charters. Jadi kat sini kamu dah belajar rumus titik tengah dia. Rumus dia apa? X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Dua rumus ni kamu dah belajar, kamu dah faham macam mana nak guna. Dan kat topik ini kamu akan praktikkan, kamu akan apply, kamu akan masukkan dalam untuk mencari penyelesaian masalah. Okey. Jom kita tengok. Contoh 1. Ranjang di sebelah merupakan sebuah segitiga sama kaki dengan tinggi segitiga ialah 4 unit. Hitung A koordinat C, B koordinat A, C koordinat A tengah bagi garis lurus AB dan D jarak AC. Okey, kita tengok dulu dia punya information. Information yang dibagi adalah segitiga sama kaki. Gambar ni adalah sebuah segitiga sama kaki. Jadi bila kata segitiga sama kaki, garis AB, kaki dia ni garis AB dan garis AC mempunyai jarak yang sama. Panjang dia sama. Jadi, dia punya panjang sama. Kemudian, disebabkan panjang dia sama, kalau kita bahagi dua, macam ni, pasi Y ni membahagi dua, segitiga ni, pasi Y ni membahagi dua kan, segitiga ni. Jadi, titik C ke titik tengah adalah sama dengan titik tengah ke titik B. Okey, itu adalah formation yang kita dapat. Dan juga titik A ke kaki ke tapak segitiga ni adalah 4 unit tinggi dia. Baik, kita pergi ke soalan pertama. A. Hitung koordinat C. Kita diberi adalah koordinat B iaitu 2, 1. Kita dapat dah koordinat B, kita tahu dah dia bagi dah kita koordinat B 2, 1. Jadi, untuk koordinat C, nilai Y dia adalah sama dengan koordinat B sebab dia punya tinggi adalah sama. Di satu garis lurus yang sama. Satu garis lurus yang mengufuk. Jadi kita tahu dia punya nilai Y dia adalah 1. Nilai Y dia adalah 1. Kemudian kita nak cari nilai X dia. Macam kita tahu tadi, disebabkan garis ini adalah dibahagi 2, nilai titik tengah ke B adalah sama jarak dia dari tengah ke C. Jadi sini kita tahu sini 2. Dari titik sini ke C pun sama 2. Tetapi sebabkan ke C ni adalah belah kiri dah melepasi nilai kosong. Jadi negatif 2. Jadi nilai untuk koordinat C adalah negatif 2, 1. Itu adalah koordinat C. Soalan 1. Soalan A. Kemudian kita cari koordinat A. Koordinat A ni berada di atas paksi Y. Jadi titik X dia adalah pada garis asalan. Dan X nilai dia adalah kosong.
Jadi koordinat A ni nilai X dia adalah kosong. Diberi tinggi segitiga ialah 4 unit. Jadi titik A ni sampai ke tapak segitiga ni adalah 4 unit. Itu ke nilai Y? Bukan, tak cukup. Sebab nilai Y kena daripada titik asalan, titik kosong, sampai titik A. Jadi 4 ni, kita kena tambah dengan tinggi yang lebih ni, iaitu 1. Jadi, nilai Y adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi, koordinat Y untuk titik A adalah 5. Jadi, koordinat A adalah 0, 5. Jadi, kita pergi ke soalan C. Koordinat titik tengah bagi garis lurus AB. A kita dapatlah 0,5, B adalah 21. Jadi, formula dia adalah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Kita masukkan je dalam formula. Jadi, anggaplah A ni adalah X1, Y1, B ni adalah X2, Y2. Jadi, kita masukkan dalam formula. Untuk nilai X, 0 tambah 2 bahagi 2. Untuk nilai Y, 5 tambah 1 bahagi 2. 0 tambah 2, 2 bahagi 2, 1. 5 tambah 1, 6. 6 bahagi 2, 3. Jadi nilai titik tengah untuk AB adalah 1, 3. Kemudian kita pergi ke soalan D. Jarak AC. Nak cari jarak AC. Kita dah tahu koordinat A 0,5, C negatif 2, 1. Jadi untuk cari jarak untuk garis yang condong, kita gunakan rumus. Rumus apa? X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 punca kuasa 2. Nah, kita masukkan je balik. Kita masukkan nilai dia. Kita anggap X ni, A ni sebagai X1 Y1, C ni X2 Y2. Kita masukkanlah formula. Negatif 2 tolak 0 kuasa 2 tambah 1 tolak 5 kuasa 2. Punca kuasa 2. Kita selesaikan dia. Kita dapat 4 tambah 16 punca kuasa 2. 20 punca kuasa 2. Kita kira kita dapat jarak AC ialah 4.47. Kita ambil 2 titik tepuhan. Selesai contoh 1. Kita pergi ke contoh 2. Rajah di sebelah merupakan sebuah segi 4 tepat. Jarak KL ialah 8 unit dan jarak KN ialah 12 unit. Hitung A jarak LN, B koordinat titik tengah bagi garis lurus NM dan C koordinat T. Baik, kita tengok dulu information dia lagi. Rajah di sebelah sebuah segi 4 tepat. Bila segi 4 tepat, garis yang bertentangan adalah sama, selari. Jadi, KL sama dengan NM, LM sama dengan KN. Kemudian, jarak KL adalah 8 unit. Jarak KN adalah 12 unit. Itu apa yang dia bagi. Kemudian dia bagi juga koordinat untuk L adalah 210. Soalan A, kita cari jarak LN. L ke N. Kalau kita tengok L and K ni adalah satu sebuah segi 3. Jadi bila sebuah segi 3, dan sini adalah sudut 90 darjah. Sebab apa 90 darjah? Kamu dah belajar sudut dalam segi 4 tepat adalah 90 darjah. Setiap sudut ni. Kamu dah belajar lah dekat poligon asas. Sudut adalah 90 darjah. Jadi bila 90 darjah, kita boleh guna teorem Pythagoras untuk cari panjang LN. Jarak LN ni kita boleh guna teorem Pythagoras. Bila guna teorem Pythagoras, jarak LN sama dengan 8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa 2. Kita dapat jarak LN adalah 14.42 unit. Itulah jarak LN. Kemudian kita sudah cari untuk B, koordinat titik tengah bagi garis lurus NM. Sekarang ni kita tak tahu lagi
koordinat M kita tak tahu koordinat N. Tapi kita tahu dah L koordinat dia 210. Bila koordinat L 210, L dan M ni mempunyai koordinat yang sama untuk X, iaitu 2. Sebab dia satu garis lurus mencancang. Untuk cari koordinat Y, M, kita tengok. Diberi KN. KN ni 12 unit. Panjang ni pun 12 unit. Bila 12 unit, sini adalah 10. 10. Sini adalah 2. Sepatutnya 2. Tapi sebabkan di bahagian bawah, ni adalah negatif 2. Jadi koordinat untuk M adalah 2 negatif 2. Untuk koordinat N ni, dia punya koordinat Y adalah sama dengan M. Jadi kita tahu dia punya Y adalah negatif 2. N dia punya koordinat X pula sini adalah 8 unit. Jadi pada sini kita tahu sini 2 unit. 2 tambah 8 tolak 2, 6. Jadi kat sini adalah 6. Jadi sebab dia belah kiri, dia adalah negatif 6. Jadi koordinat N adalah negatif 6, negatif 2. Baik, kita masukkan dalam formula kita untuk formula di tengah. Negatif 6 tambah 2 bahagi 2 untuk nilai X. Untuk nilai Y, negatif 2 tambah negatif 2 bahagi 2. Jadi untuk nilai Y, kita akan dapat negatif 4 bahagi 2 sama dengan negatif 2. Untuk nilai Y pun negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Jadi titik tengah untuk NM ialah negatif 2, negatif 2. Okey, sekarang kita cari koordinat T. Koordinat T adalah merupakan titik tengah bagi garis KN dan juga KLN. Jadi kita boleh gunalah koordinat KM ke, koordinat LN ke, mana-mana boleh. Dan cikgu gunakan koordinat L dengan koordinat N. L kita ada 210, N kita ada negatif 6, negatif 2. Jadi kita masukkan dalam formula titik tengah. Kita akan dapat 2 tolak 6 bahagi 2, 10 tolak 2 bahagi 2. Dan kita akan dapat negatif 2, 4. Jadi koordinat T adalah negatif 2, 4. Itu merupakan contoh 2. Kita pergi ke contoh 3. Okey, jika garis PQ selari dengan paksi Y dan mempunyai titik tengah M40 dengan jarak bagi garis lurus MP ialah 3 unit. Hitung A koordinat P, B koordinat Q dan C jarak PQ. Baiklah, ada satu garis PQ yang selari dengan paksi Y. Maksud garis PQ ni adalah mencancang. Dia straight ke atas untuk mencancang. Jadi, dan garis PQ ni ada titik M40. Dan jarak MP ni adalah 3 unit. Sini 3 unit. Disebabkan ini adalah titik tengah, M ni adalah titik tengah bagi garis PQ, kat sini pun MPQ pun sama 3 unit. A, kita cari koordinat P. Kita katakanlah sini adalah, disebabkan ini garis yang mencancang, koordinat X dia adalah sama, semua sama. 4. Q pun sama, dia punya koordinat X dia 4. Tapi kita tak tahu dia punya koordinat Y. Anggaplah kat sini dia punya Y adalah Y2. Ini pula adalah Y3. Untuk di tengah ni pula dia punya adalah 4Y1. Okey. Jadi, nak cari koordinat P, kita cari koordinat YP. Y2 tolak Y1 sama dengan 3. Nak cari jarak dia 3 ni. Jarak P ke M ni adalah 3. Jadi, Y2 tolak Y1 adalah 3. Y1 kita adalah 0. Jadi, Y2 tolak
Y2 tolak kosong ialah 3. Y2 kita adalah 3. Jadi koordinat P kita ni adalah 4, 3. Mencari koordinat Q pula, Y1 tolak Y3 sama dengan 3. Dia punya jarak ni MQ ni. Kemudian 0 tolak Y3, kita masukkan nilai Y1 0 tolak Y3 ni. Y3 kita dapat negatif 3. Jadi koordinat dia adalah 4, negatif 3. Kemudian cari jarak PQ. Jadi jarak PQ kita guna rumus ke? Tak perlu. Untuk cari jarak PQ ni tak perlu gunakan rumus sebab dia adalah satu garis mencancang saja. Dia bukan garis mencondong. Bila garis mencancang, kita boleh tambahkan saja unit yang kita dapat, iaitu PM3, MQ3. Jadi MP sama dengan 3 unit, MQ sama dengan 3 unit. Mencari koordinat jarak PQ, 3 tambah 3 sama dengan 6. Jarak PQ adalah 6 unit. Jadi ini merupakan contoh-contoh untuk menyelesaikan penyelesaian masalah berkaitan koordinat sistem Chapters menggunakan rumus-rumus dan juga ilmu-ilmu yang mudah belajar pada subtopik 7.1 dan subtopik 7.2. Setakat itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.